Buletin Didik 4 November bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keceriaan jelas terpancar pada wajah murid Sekolah Kebangsaan Bombalai, Tawau, Sabah ketika meraihkan sambutan Hari Kanak-kanak anjuran pihak sekolah. Selain dipenuhi dengan pelbagai acara menarik, majlis turut menyaksikan pengiktirafan diberi kepada murid sekolah itu. Antaranya permainan tradisional seperti camplong, tic-tac-toe, kapal terbang kertas dan gelung gergasi. Ada juga acara senam robik selain persembahan silat mata yang menghiburkan murid serta ibu bapa yang hadir pada sambutan berkenaan. Guru Besar SK Bombalai, Adam Chok Muifah berkata pengiktirafan yang diberikan kepada pelajar meliputi pencapaian akademik, kurikulum dan sasiar diri. Diharapkan ia akan memberikan satu suntikan kepada anak-anak ini supaya dapat hadir ke sekolah dengan lebih kerap, menyertai semua aktiviti yang dijalankan di peringkat sekolah dan juga mereka mendapat penghargaan yang setingginya daripada pihak sekolah agar penglibatan dan sumbangan mereka. Penerima anugerah tokoh sekolah melibatkan murid dari tahap 1 dan 2. Selaku WDP SK Bombalai ini, dan pertama kali juga diadakan program seperti ini, yaitu sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia di SK Bombalai ini. Mudah-mudahan tahun-tahun seterusnya dia akan disambut lagi, bahkan lebih meriah seperti yang ada sekarang ini. Di usia 12 tahun, Nur Khairin Umairah Nur Azlizal telah meraih 38 pelbagai peringkat dalam sukan memanah di peringkat tempatan dan antarabangsa. Ibarat permata dalam sukan itu, bintangnya mulai menyinar selepas berjaya memecah 2 rekod kebangsaan dalam kejohanan memanah kebangsaan Siri 2 yang berlangsung di Lumut Perak hujung bulan lalu. Khairin merupakan murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Malaysia di Kangar Perlis. Dia berkecimpung dalam sukan memanah sejak 4 tahun lalu. Dalam tempoh itu, 38 kilauan pingat merangkumi emas, perak dan gangsa berjaya diperoleh melalui lebih 30 pertandingan yang disertainya. Terbaru, melalui kejohanan memanah kebangsaan Siri 2, Khairin membuktikan kemampuannya dengan merangkul emas bagi kategori bawah 12 dan 15. Mengimpikan kejayaan lebih besar, Khairin menjadikan atlet memanah Korea Selatan Ansan sebagai idolanya. Saya target saya nak pergi Sukma dan kalau boleh saya nak pergi Olimpik. Sebab saya rasa benda itu tak mustahil. Kalau saya betul-betul berusaha, saya betul-betul training. Sebab sekarang kita boleh tengok ramai atlet yang muda boleh pergi Olimpik, Sukma, macam-macam lagi game yang besar. Dan saya pun nak jadi salah seorang atlet besar tu. Komited untuk peringkat lebih tinggi, Khairin kini mendisiplinkan diri dan menjalani latihan setiap hari. Dia turut berterima kasih kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Naharuddin Osman yang banyak membantu, terutamanya membenarkan penggunaan padang latihan memanah secara percuma di IPGM Kangar, selain menyediakan pengangkutan semasa pertandingan dan bantuan peralatan memanah. Ibu dan bapanya yang bekerja sebagai guru memberi sokongan dan komitmen kepada Khairin untuk terus terbang tinggi. Bapanya sanggup mengambil kursus sijil kejurulatihan memanah dan sijil sains sukan yang diperakui oleh Institut Sukan Negara bagi mempersiapkan Khairin dalam dunia kejurulatihan. Saya nampak untuk pergi jauh Khairin, saya kena tahu selok-belok memanah ni. Jadi itu yang pergi kursus apa semua, dapatkan ilmu. Bila dapat ilmu, cuba implement kepada Khairin lah. Lepas tu banyak bertanya dengan rakan-rakan coach lain, terutama kalau balik di Perlis ni coach MSN lah. Antaranya Khairin tahun lepas 2021, Khairin berjaya mencapai Johan Vegas Virtual Shoot peringkat antarabangsa. Vegas dia menang beasiswa USD 500 USD. Okey, walaupun virtual, kami keluarkan duit yuran, bayar sendiri, daftar sendiri sebab kita fikir kita perlu game. Lebih mengharukan, Nur Azlizal dan Nurisha turut melatih 30 murid lain yang bersekolah di sekitar Perlis tanpa mengenakan sebarang yuran dengan latihan selama 2 hingga 3 jam sehari.
Kolej Perkomputeran Informatik dan Media Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam menganjurkan hari terbuka bermula hari ini hingga 6 Oktober. Ia bagi memberi pendedahan awal kepada calon pelajar yang ingin menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda dan sarjana dalam bidang sains perkomputeran, sains matematik, sains maklumat serta komunikasi dan media. Ia anjuran terbesar yang julung kali diadakan oleh kolej berkenaan selepas penubuhannya pada 1 Oktober lalu. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janur, acara itu menggabungkan elemen teknologi, akademik, kesukarelawan, industri, komuniti, keusahawanan dan kebolehpasaran graduat. Dan contohnya macam hari ni lah, hari ni mereka tunjukkan ada hologram saya. Jadi ini satu teknologi, mungkin tak semua orang tahu lagi yang it is capable of coming up with this hologram. Pelajar yang hasilkan. Jadi in future tadi pun ada dalam satu saya tengok tadi avatar saya. So in future kita mendedahkan metaverse ini kepada mana yang belum terdedah lagi. Jadi ada macam-macam level. Jadi yang hadir tu mana yang tak tahu langsung dia akan dapat satu pendedahan, mana yang dah tahu dia akan meningkatkan ilmu, mana yang dah memang tahu pun dia akan dapat tadilah pekerjaan, peluang pekerjaan insya-Allah. Ataupun mana yang datang ada ruang untuk berniaga. Inilah satu tempat juga supaya dia berkenalan dengan industri-industri yang dah memang hebat di Malaysia ni, mungkin mencetuskan satu peluang baru untuk mereka. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Open Day dan Talent Hunt di Kota Pengkomputeran Informatik dan Media di UiTM Shah Alam pagi tadi. Dalam pada itu, program tersebut turut diadakan khusus untuk pelajar tahun akhir menyertai Talent Hunt yang merupakan anjuran bersama Malaysia Digital Economy Corporation MDEC. Terdapat lebih 20 industri menawarkan peluang pekerjaan dengan gaji permulaan yang menarik selain menyediakan input untuk pelajar mengikuti latihan industri dan sebagainya. Penglibatan itu juga selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Sementara itu, program Open Day dan Talent Hunt turut mengetengahkan usaha UiTM menyokong aktiviti keusahawanan melalui karnival keusahawanan. Ia melibatkan lebih 70 gerai jualan makanan, minuman dan aksesori sepanjang program berlangsung. Menurut seorang pelajar kursus teknologi maklumat, Nur Haifah Muhammad Razif, peluang yang diberikan melalui karnival itu sedikit sebanyak membantu mengasah kemahiran keusahawanan yang ada dalam dirinya. Bila UiTM sediakan platform macam ni, kita orang boleh mengasah bakat iaitu keusahawanan lah, dan juga dapat juga meluaskan lagi kita orang punya bisnes ni lah, lagi student yang ada bisnes sendiri. So dengan ada platform ni kita orang punya pendapatan pun jadi macam semakin meluas. Bagi alumni UiTM dalam kursus penyiaran Muhammad Muizzuddin Muhammad Murad, selain dapat mengisi masa lapang sementara menunggu panggilan pekerjaan, penglibatan dalam karnival itu menjadi antara punca pendapatannya. Basically idea untuk buat takur ni sebagai minat kita orang bersama daripada YouTube dan dari culinary school lah basically. So basically sebagai saya contohnya, untuk sementara nak tunggu permanent job, saya pun cubalah part time kat sini. So banyak juga pengalaman yang saya dapat untuk interact dengan customer, dapat tahu macam mana cara masak tacos, Mexican food basically. Karnival bukan sahaja disertai mahasiswa dan alumni, malah membuka peluang kepada peniaga kecil di sekitar Shah Alam untuk mengembangkan perniagaan mereka. Persidangan dan Expo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa Percipta 22 mampu melahirkan penyelidik tempatan dengan inovasi bertaraf antarabangsa. Melalui program Dwi Tahunan Anjuran KPT Percipta adalah satu daripada pentas utama dalam mempersembahkan projek-projek inovasi yang dibangunkan oleh penyelidik tempatan terdiri daripada universiti, agensi, industri dan komuniti.
Pecipta 22 yang dianjurkan di Universiti Malaysia Kelantan UMK dirasmikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan KPT, Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof. Turut hadir Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Razli Cik Razak serta pengurusan tertinggi universiti itu. Sebanyak 433 projek penyelidikan dan inovasi dari 20 universiti awam termasuk Politeknik dan Kolej Komuniti serta 23 universiti swasta menyertai Pecipta 22. Selain pertandingan dan pameran, turut diadakan ialah sesi pitching dan simposium bersama panel pakar dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dan Malaysia. Pemenang MyTech Pitch, anugerah terbaik kluster, anugerah terbaik sekolah, anugerah terbaik keseluruhan Pecipta 22 turut diumumkan melalui majlis yang sama. Hampir 653,000 pencari kerja berjaya ditempatkan di seluruh negara merangkumi pelbagai sektor menerusi portal penempatan pekerjaan My Future Jobs setakat Oktober lalu. Daripada jumlah itu, lebih 454,000 pekerja adalah penerima insentif, program pengajian penjana kerjaya dan program jamin kerja. Menurut Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, My Future Jobs yang bertindak sebagai medium pencarian pekerjaan dan perancangan kerjaya turut membantu menurunkan kadar pengangguran. Karnival ini saya difahamkan tadi dianjurkan secara nationwide. Merupakan usaha kerajaan dalam memastikan pencari kerja, terutamanya golongan belia, tidak kira lah sama ada mereka duduk di Kuala Selangor atau di mana-mana pun, mendapat peluang pekerjaan dari pelbagai sektor. Alhamdulillah, ini sekaligus menangani isu pengangguran dan kehilangan pendapatan dan pekerjaan yang dialami oleh rakyat kita berikutan pandemik COVID-19. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Kuala Selangor. Karnival yang menampilkan 26 majikan daripada pelbagai sektor itu menawarkan lebih 5,000 peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar Kuala Selangor. Tambah beliau, bagi pencari kerja di luar bandar, mereka boleh mengakses peluang pekerjaan menerusi pusat satelit My Future Jobs yang dibangunkan oleh Perkeso dengan kerjasama beberapa kementerian dan agensi lain. Sehingga kini terdapat 150 pusat satelit di pelbagai lokasi seluruh negara dengan 12 daripadanya terletak di Selangor. Terdapat beberapa peraturan jika kita berhadapan dengan keris atau mengendalikan keris. Contohnya, kita tidak dibenarkan untuk membenggang hulu keris kerana selalunya terdapat racun warang ataupun dikenali sebagai arsenik. Racun ini selalunya dibuat menggunakan bahan-bahan daripada bisa haiwan yang eksotik ataupun daripada najis dan juga tumbuh-tumbuhan yang beracun. Okey, untuk bahagian sarung keris pula, bahagian sampir selalunya dibuat daripada pokok kayu kemuning. Manakala bahagian batang sunai pula diperbuat daripada pokok angsana. Sebenarnya, dalam sesebuah keris terdapat dua konsep, iaitu racun dan juga penawar. Di manakah racunnya? Racunnya berada di hulu keris, di hujung keris, manakala penawarnya berada di sarung keris. Seorang bekas chef di Sydney, Australia menukar sebuah tempat letak kereta bawah tanah menjadi rumah atau ladang untuk herba dan tumbuhan mikro. Diberi nama Urban Green, syarikat yang semakin maju ini menyasarkan untuk mencapai neutral karbon menjelang 2026. Noah Verin memulakan perniagaan herba dan sayuran hijau mikro pada awal 2020 sebelum pandemik COVID-19 melanda melalui penanaman 40 spesies di bawah cahaya lampu dan pengudaraan kipas. When we started the business, we used 36 watt lights. Now we use 18 watt. So that's already been a 50% increase in efficiency. The medium we use is coconut coir, which is basically a byproduct of the coconut industry. So once you get the juice from the coconuts or the water, the husks are then ground to make it a really good plant medium.
So it's a totally renewable resource. Bagi mencapai sasaran bebas plastik, Verin sudah pun dalam proses menukar pasu-pasu plastik yang digunakannya kepada bekas yang mudah reput 100%. Untuk proses penghantaran pula, dia menggunakan e-basikal dan berazam mahu melakukan sekurang-kurangnya 50% penghantaran produk dalam radius hanya 1 kilometer. The product is actually a lot fresher. So, in my perspective, once you've cut the stems off those herbs, they start to degrade. All the natural nutrients and sugars start to degrade. Noah's product comes in still alive, still in its pot. And also, he doesn't use a lot of plastics or any throwaway sort of products like that. So it's all very sustainable, which I like. Mungkin ijazah sains alam sekitar yang dimiliki Verin menjadi pendorong dan memudahkan usahanya melakukan perubahan untuk masa depan yang lebih lestari dan lebih baik. Selain mengembangkan perniagaan sedia ada, melangkah ke hadapan, Verin mahu membuka ladang tempat letak kereta untuk produk lain seperti cili dan stroberi pula. Seterusnya, sekumpulan saintis di Sepanyol mendedahkan mewarnakan bumbung dengan warna putih boleh mengurangkan suhu panas sebanyak hampir 5 darjah Celsius. Kesannya lebih ketara ketika dilanda gelombang haba. Menurut saintis daripada Universiti Autonomi Barcelona, kajian membabitkan bumbung pangsapuri, bangunan kediaman dan kilang. Mereka mendapati purata suhu menurun kepada 0.8 hingga 4.7 darjah Celsius bergantung kepada lokasi premis. Kajian juga menunjukkan aktiviti manusia serta bahan yang digunakan dalam pembinaan sesebuah bangunan itu turut menyumbang kepada suhu panas di sesebuah bandar. Selain radiasi solar yang tersimpan di bangunan dan permukaan jalan raya dibebaskan secara beransur-ansur ketika waktu malam. Berbanding kebanyakan bandar lain di Sepanyol, kebanyakan bumbung premis di Barcelona adalah rata dan dicat atau diliputi mamar. Kumpulan saintis itu juga yakin langkah mewarnakan bumbung dengan warna putih adalah lebih menjimatkan berbanding mewujudkan kawasan hijau. Well, yeah, I think it's an excellent idea. Basically, as I was saying, like we're really suffering a lot in the big cities, and mainly in summer. So yeah, I would definitely do it, and I really hope that everyone would also do it. Mengikut data yang dikeluarkan oleh Kesatuan Eropah EU, benua itu mengalami kepanasan 1.7 hingga 1.9 darjah Celsius lebih tinggi berbanding purata suhu di peringkat global. Hampir 1,000 kanak-kanak Palestin menyertai sebuah pertandingan anjuran Akademi Renang Gaza baru-baru ini. Acara itu merupakan usaha untuk memecah rekod dunia namun gagal diiktiraf berikutan situasi semasa. محاولة لتسجيل في موسوعة جينيس. حاولنا التسجيل بشكل رسمي في الموسوعة، ولكن نظرا لتعقيدات ظروف غزة وصعوبات الوصول إلها من قبل اللجان العالمية مثل لجنة موسوعة جينيس، فتعذر التسجيل بشكل رسمي. Tambahnya, hampir 1,000 yang terlibat adalah kanak-kanak yang telah menerima latihan di akademi berkenaan dalam tempoh 2 tahun lalu. Objektif utama inisiatif ini adalah untuk melahirkan wakil Palestin yang mampu bersaing di peringkat global. Ia juga bagi menggalakkan orang ramai, khususnya si cilik, sentiasa menimba pengetahuan dan kemahiran mengenai keselamatan. Meskipun usaha mendapat pengiktirafan rasmi Guinness World Records tidak berjaya, mereka yang terlibat kelihatan menikmati keseronokan dan pengalaman yang unik ini. Lain pula kisahnya di Amerika Syarikat. 2 chef selebriti berjaya memecah rekod menghasilkan sushi gulung terbesar di dunia baru-baru ini. Nick DiGiovanni dan Lynn Davis yang popular di TikTok bekerjasama membuat sushi gulung itu di Boston yang berukuran lebar 2.16 meter. Saiz gergasi itu bersamaan gabungan kira-kira 45,000 sushi gulung biasa. DiGiovanni dan Davis menggunakan 907 kg beras, 226 kg ikan salmon, 236 kg timun, ribuan rumpai laut kering dan jutaan bijan. Mereka dibantu 6 yang lain mengambil masa sekitar 3 jam untuk menghasilkan makanan itu.
Duo ini turut memecah satu lagi rekod dunia iaitu masa terpantas menyang ikan seberat 4.5 kg dalam tempoh 1 minit 0.29 saat bagi mengatasi rekod chef terkenal Gordon Ramsay. Sushi gulung gergasi ini tidak dibazirkan. Ia kemudiannya disumbangkan ke sebuah pusat gelandangan di Boston. Sedikit laporan sukan badminton terbuka Jerman. Cabaran Malaysia berakhir apabila kesemua pemain negara kandas pada pusingan kedua semalam. Harapan untuk menyaksikan Malaysia meneruskan saingan menerusi beregu campuran juga tidak kesampaian apabila Goh Soon Huat dan Chevron Lai yang diletakkan selaku pilihan ke-6 tewas mengejut kepada lawan bukan pilihan. Berdepan pasangan dari England, Gregory Mares dan Jenny Moore selepas menang 21-17 pada set pertama, Goh Soon Huat dan Chevron Lai gagal mengekalkan rentak. Aksi mereka tampak longlai membolehkan lawan bangkit dengan kemenangan mudah 21-10 pada set kedua untuk mengheret permainan ke set penentuan. Mares dan Moore nyata lebih berkeyakinan pada set ketiga menewaskan Soon Huat dan Chevron 21-17 dalam perlawanan yang berlarutan 54 minit. Terdahulu, beregu lelaki Tan Kiam Meng dan Tan Wee Kiong turut ditunjukkan jalan keluar. Mereka tumpas kepada pilihan ke-6 dari China, Liang Weikeng, Wang Chang. Cuma 25 minit diperlukan Weikeng dan Wang Chang untuk menempah tiket ke suku akhir dengan kemenangan 21-14, 21-18. Harapan terakhir Malaysia menerusi gandingan wanita Vivian Hu dan Lim Ching Xuan juga tidak kesampaian. Mereka tewas kepada pilihan ke-8 dari Thailand, Benyapar Amsat dan Nun Takhan Amsat 8-21, 14-21. Sebelum itu, persorangan lelaki Liu Darren yang memulakan cabaran Malaysia pada pusingan kedua turut tersingkir apabila kalah kepada pemain muda China Li Shifeng 18-21, 10-21. Ke-aksi tenis Paris Masters, pilihan utama Carlos Alcaraz dan wakil Itali Lorenzo Musetti mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Pemain Spanyol Carlos Alcaraz menepati ramalan mudah mengatasi lawan dari Bulgaria Grigor Dimitrov. Alcaraz menang straight set 6-1, 6-3 pada perlawanan yang berlangsung selama 72 minit. Begitupun paling mencuri tumpuan, kejutan yang dilakar pemain Itali Lorenzo Musetti yang mengalahkan pilihan ketiga dari Norway, Casper Ruud. Tewas 4-6 pada set pertama, Musetti tampil lebih kemas memenangi set kedua 6-4. Dia terus mengekalkan momentum menamatkan set penentuan 6-4 sekaligus memastikan tempat di suku akhir. Jika sebelum ini kami paparkan keindahan musim luruh di China, kali ini keindahannya di Amerika Syarikat pula. Mengakhiri buletin didik, saya Nur Halifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.